Terima kasih Nik Khamisah atas liputan itu tadi dengan butiran dan perincian yang diberikan. Kita sama-sama lihat bagaimana sambutan yang diraikan oleh rakyat negeri. Walaupun secara umumnya Zaliha ya, kita lihat Kuantan dan Kuala Lumpur jarak pemanduan hanya sekitar 2 jam, mungkin 3 jam sampai ke KLIA. Tetapi rasa sayu yang saya sebutkan tadi sebagai nilai yang intrinsik, kerana rasa hormat rakyat ingin melihat bahawa ini Sultan kami yang sudah mula pergi menjadi yang di-Pertuan Agong, dan itu elemen yang sangat intrinsik sebenarnya. Bukan soal jaraknya, tetapi soal merasa kebanggaan melihat bagaimana institusi ini terus didaulatkan dalam sistem kenegaraan kita. Dan dapat juga saksikan tadi bagaimana baginda Tuanku berdua meluangkan masa dengan kenderaan perarakan khas tersebut, jeep yang sangat klasik kalau dilihatkan ya. Saya mungkin barangkali ada sebab mengapa kenderaan istimewa itu digunakan, bila agaknya barangkali terakhir ia digunakan, dan sempat juga baginda Tuanku berdua sama-sama mencemaduli untuk membuat satu lagi beberapa pusingan melambai kepada warga negeri Pahang sebelum memerlukan tugas di Istana Negara. Zaliha menyebutkan soal mencemaduli. Ada yang pantas melihat ini sebagai watak, kerana kita mungkin setiap kali seseorang itu dinobatkan sebagai yang di-Pertuan Agong, maka akan ada sahaja mereka yang memberikan suluhan terhadap perwatakan. Dan kalau kita melihat apa yang dilaporkan oleh Nik Khamisah serta kru kita di Kuantan seketika tadi, bagaimana Seri Paduka Baginda memberi, saya tak tahu istilah bahasa Melayu, saya menggunakan istilah kucupan bayu, flying kiss. Flying kiss. Itu satu, saya harap itu satu istilah yang boleh kita raikan. Kucupan bayu menggambarkan bagaimana tuanku sendiri, begitu kerap menggambarkan secara spontan tuanku ingin menggambarkan kasih sayang kepada semua yang hadir di perkarangan lapangan terbang itu tadi. Bukan lambaian semata-mata. Bukan sekadar lambaian, tapi dititipkan satu yang lebih istimewa kepada rakyat jelata. Dan umum mengetahui watak tuanku sendiri yang sangat mudah didekati, dan pada hari ini dinobatkan pula dalam institusi kita untuk berada di tampuk tertinggi negara. Kerana itu rasa kebersamaan rakyat itu, saya sebutkan di awal tadi bahawa ada satu elemen kebersamaan dan ada satu elemen kedaulatan, yang mana keseimbangan kedua ini menyebabkan rasa sayang dan hormat itu begitu simbiotik sekali dalam konteks negara kita. Dan peluang ini sebenarnya kami ambil untuk mengenali kepribadian tuanku dengan lebih dekat lagi. Dapat kami tanyakan dengan beberapa kenalan dan juga mereka yang pernah berkhidmat dengan baginda tuanku tentang bagaimana kepribadian baginda tuanku ini sebenarnya. Jadi sebenarnya daripada mata pandang kenalan teman mereka yang pernah bertugas bersama tuanku ini, akan dapat kita memahami ketokohan dan watak serta nilai yang sesekali kita hanya dapat melihat dalam upacara yang sifatnya ritualistik seperti yang kita sedang saksikan ini. Dan mengenali ketokohan itu, kami sudah menjadikan bingkisan ini. Kita ikuti bersama-sama.
bukan sahaja disanjungi dan disayangi oleh rakyat jelata, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, juga amat meminati bidang sukan. Ketika menuntut di England, Baginda mengetuai pasukan polo di Raja Pahang semasa perlawanan antarabangsa yang berlangsung di Windsor Polo Club England. Oleh kerana kemahiran dan minat Baginda dalam sukan polo, Baginda terus aktif mengambil bahagian di dalam pertandingan di beberapa buah negara seperti Singapura, Filipina, Brunei, Argentina, Negara Syarikat, Spanyol dan Belgium. Prihatin dengan perkembangan sukan bola sepak di negara, Baginda menubuhkan pasukan bola sepak yang dinamakan Pasukan Sri Mahkota Alam. Selain bola sepak, Baginda juga meminati sukan lain seperti golf, go-kart dan penerbangan ultralight. Dalam arena sukan, Baginda merupakan ahli Majlis Persekutuan Bola Sepak ASEAN EFF, ahli jawatankuasa eksekutif FIFA dan pernah menyandang jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM. Baginda juga aktif dalam sukan hoki dengan memegang jawatan Presiden Persekutuan Hoki Malaysia, Presiden Persekutuan Hoki Asia dan ahli lembaga eksekutif Persekutuan Hoki Antarabangsa. Dalam sukan polo, Baginda merupakan Presiden Persatuan Polo Diraja Malaysia RMPA, Presiden Kelab Polo Diraja Pahang RPPC serta memegang jawatan Presiden bagi beberapa sukan lain seperti Kelab Squash Pahang PSC, Kelab Golf Diraja Pahang RPGC dan Kelab Menembak Diraja Pahang. Bersempena dengan nama Baginda yang juga merupakan Chancellor UniKL, stadium hoki yang dirasmikan sendiri oleh Baginda pada 2018 mempunyai fasiliti termoden mengikut spesifikasi Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH dengan kapasiti 800 tempat duduk penonton. Akan dijadikan pusat latihan dan juga gelanggang rasmi UniKL bagi perlawanan Liga Hoki Kebangsaan. Kehadiran stadium ini sekaligus merekodkan institusi ini sebagai kelab hoki pertama di Malaysia yang mempunyai stadium sendiri. Semoga penglibatan Baginda dalam arena sukan negara terus membawa lembaran baharu dan memajukan bidang sukan negara ke peringkat antarabangsa dengan melahirkan ramai atlet serta ikon sukan yang disegani ramai. Baik, terima kasih kerana terus bersama kami secara langsung di RTM TV1 akan bawakan visual-visual khas sempena liputan khas untuk Istiadat Memulakan Keberangkatan Kebaulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan juga Kebaulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong. Kalau tadi kami bawakan lintas langsung dari Pangkalan Udara TUDM, kini kami ingin mendalami lagi kepribadian Baginda Tuanku dan bagaimana keistimewaan keunikan ini yang memberikan impak kepada semua jiwa yang mengenali Baginda Tuanku. Kita sebenarnya akan cuba untuk bertanya-tanyakan pengalaman, kenangan apa yang mereka ingati tentang Baginda Tuanku berdua. Tapi sebelum itu juga kita ditemani pagi ini Syed bersama tamu khas yang pastinya juga kami sangat teruja untuk menjadi rujukan hangat di RTM ini pastinya. Sebenarnya tidak perlu diperkenalkan lagi, tapi Assalamualaikum, selamat datang Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Prof memang begitu arif dengan perkembangan evolusi aspek-aspek dari segi perlembagaan dan juga institusi diraja. Prof juga merupakan pensyarah kanan kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Prof juga sering ke studio sebenarnya dan terima kasih sekali lagi kesudian Prof di sini. Kalau boleh saya berikan jolokan kepada Prof, residen artis kita. Dalam konteks bercakap soal kepakaran doktor dalam bidang perlembagaan ini, dan kita tadi bercakap soal kepribadian, tokoh, watak. Ya.
Kita tahu bahawa kita ada sudut pandang yang harus kita jernihkan soal batang tubuhnya, tokohnya dan juga satu lagi institusinya. Dalam keadaan di mana kita mengetahui bahawa ya di-Pertuan Agong itu punya perimeter apa nak sebut, bukan perimeter operasional, kewujudannya itu terangkum dalam konteks perlembagaan negara kita. Sejauh mana peribadi, watak, nilai, jati diri itu memberikan warna kepada apa yang sudah diinstitusikan. Kerana seolah-olahnya kita kata sudah ada undang-undangnya, sudah elok rakyat memahami. Kerana kita selalu mengatakan bahawa oh tuanku sangat berjiwa rakyat. Jadi bagaimana dengan apa yang sudah diikat oleh perimeter undang-undang itu, perlembagaan itu, boleh diberikan warna yang mungkin ada nuansa, ada beza-beza dengan antara seorang dengan seorang yang lain tu. Bagaimana doktor melihat realiti ini? Terima kasih dan Said dan Zaleha. Terima kasih untuk RTM lah. Selalu mengundang saya untuk berkongsi pandangan. Saya bukanlah orang kata yang tahu semua tentang ini tapi dari sebab pengalaman membaca dan mengkaji tentang perkara berkaitan dengan institusi beraja. Benar sekali apa yang disebut di Said tadi bila kita menyatakan tentang institusi beraja itu, ia sangat berkait rapat dengan kepribadian. Sebab seorang yang dimuliakan, barulah baginda boleh menjadi seorang raja dari asalnya maknanya orang itu diterima oleh rakyat. Kemudiannya dimuliakan dan diberikan status sosialnya yang tinggi. Hanya orang yang mulia dan berkepribadian tinggi, mempunyai akhlak yang mulia tu barulah boleh dijadikan seorang pemimpin ataupun pemerintah bagi negara. Jadi dari segi sejarahnya juga menunjukkan seorang yang berperibadi tinggi perlu diangkat menjadi ketua. Sebab itu pun kalau kita ikut secara umumnya, seorang ketua itu hendaklah mempunyai sasiah diri yang sempurna kalau boleh lah, yang sempurna ataupun semaksimum mungkin yang berdasarkan keadaan sosial, keadaan budaya dan paling agungnya ialah agama itu sendiri. So dari segi kedudukan institusi beraja ini, apabila seorang itu ataupun seorang keturunan lah, sebab kalau kita lihat dari segi sejarah kita, raja ni kebanyakannya adalah mengikut keturunannya dan satu keluarga yang dimuliakan. Jadi kalau kita lihat kepada penginstitusiannya, institusi itu telah diterima dalam masyarakat dan apabila kita membuat sebuah negara bangsa bermula pada tahun 1957 lah. Kalau bercakap tentang perlembagaan ini bermula 1957 dan juga perlembagaan-perlembagaan negeri yang disahkan selepas kita merdeka 1957 itu meletakkan kepribadian yang penting, teragung pada institusi beraja. Contoh ada negeri yang menyatakan seorang raja itu tidak boleh berdosa, seorang raja itu hendaklah mengamalkan sifat-sifat yang boleh diterima oleh rakyat dan kita mendengar raja berjiwa rakyat. Itulah yang perlu ada pada diri seorang raja. Dan saya suka juga memetik kalau undang-undang negeri Pahang dari asalnya apabila yang diperkenalkan oleh Sultan Abdul Ghafur, ia menunjukkan juga terdapat dalam peruntukan-peruntukan undang-undang itu menunjukkan tentang kepribadian seorang raja. Sejarah negeri Terengganu juga begitu menggunakan istilah Itqanul Muluk bita'dilus suluk untuk perlembagaan negeri Terengganu menunjukkan bahawa raja itu mempunyai kepribadian yang tinggi. Itu dari segi sejarahnya. Dari segi perlembagaan kita tidaklah menyatakan, perlembagaan persekutuan tidak menyatakan secara terperinci, tetapi itu yang sudah mendalam, sudah sebati, sudah orang kata membanir dalam sistem kehidupan sosial dan juga perundangan negara. Ya. Itu kalau dalam konteks perlembagaan dan kita juga lihat awal tadi menyebutkan tentang bagaimana watak dan kepribadian ini akan paling zahir dari kacamata teman-teman rapat. Ya. Jadi kita juga sudah pun menyediakan bingkisannya untuk mengenali secara lebih lanjut dari kacamata teman dan sahabat. Yang juga dulu sering bermain bola sepak dengan baginda tuanku. Okey, itu menariknya. Sebab bila bersukan ni baru kita tahu sikap sebenar. Ya, betul. Kepribadian seorang itu bagaimana mengendalikan tekanan dan juga semangat pasukan. Jadi kita saksikan klip khas ini, Said dan juga para penonton.
ni kita dalam gym kita gurau-gurau main. Gurau-gurau main. Sekali Tuanku Tita go out. Semua kita 8 orang keluar. Saya pun tak tahu apa. Saya ingat dia mau pun ke apa. Krishna. Kita panggil kami Krishna. I trust you. I trust you. Tuanku, have I did anything bad to you, Tuanku, sehingga hari ini? I trust you lah, Tambi. Take my phone number now. Ada ke Raja bagi telefon number ke ni? Special ini dia bagi. Saya macam mana mau bagi saya ni macam idea. Lepas tu tanya, Don Kin STM. Gym partner, gym. IIA gym partner. Istana Abdul Aziz gym partner. Kadang-kadang ada sekali main di pekan. Tuanku Tita, ini Tambih. Kawan keluar baru you masuk. You jangan main. You reserve first choice reserve. Tu duduk. Tengok. Tuanku tak pernah. 2 orang sudah keluar. So reserve kena masuk. Terpaksa masuk saya. Tak ada orang lain. Saya reserve yang paksa. Masuk dalam tu. I passing bola dekat tuanku score gol. Dek, Tamdi siapa suruh you masuk? Jom tak ada tuanku. Kita main dekat 10 orang tu. Patih masuk. Tengok tuanku patih masuk saja tuanku boleh score gol. Baru tu yang best dia punya tu sama kita. Dia mau kita cakap gurau-gurau sama dia. Dia bukan sombong. You tak boleh dapat satu raja yang macam saya. Saya satu India, dia kenal saya macam adik-beradik. Keluarga dia tak ada sombong, tak ada apa-apa. Dia panggil saya Tambi. Kadang-kadang dia panggil saya Tambi. Tambi macam mana? Dan ada sekali dia cakap, I panggil you Tambi, okey ke? Tuanku kena, tuanku pati aneh tuanku. Kawan raja dah. You mau jadi aneh. Gurau-gurau lah. Baik, lebih sampai ke jiwa bila senyuman tu juga ditemani dengan air mata nostalgia, Said. Itu bercakap dari pengalaman. Barangkali baru dilatih hari ini. Anda sedang mengikuti istiadat. Kita beberapa siri istiadat yang dibawakan langsung. Dan menemani kami juga di studio pada waktu ini telah pun memberikan pandangan awal tadi adalah Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Dan digambarkan dalam perbincangan itu untuk mengenali lebih lanjut ketokohan Tuanku Sultan yang mana untuk pengetahuan mereka yang baru saja mengikuti Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong kini dalam pesawat udara bakal tiba nanti insya-Allah di KLIA dan kami akan memberikan liputan untuk istiadat keberangkatan tibanya pula yang kemudian akan disusuli ke Parlimen dan seterusnya selepas itu ke Istana Negara. Jadi lengkap seluruh proses ritual ataupun proceeding untuk istiadat dan ada istiadat rincian di Istana Negara nanti bersama teman-teman tugas saya akan melaporkan. Dan bila pandangan diberikan oleh Prof sebentar tadi tentang bagaimana kekuatan agama itu penting dalam kepribadian seorang pemimpin, kita juga ingin mengetahui bagaimana penilaian Baginda Tuanku dan bagaimana saling bertukar pendapat ini yang berlaku di dalam istana di antara Tuanku dan juga penasihat sekeliling, Said. Ya, kerana kita tahu kedudukan agama dan institusi raja itu hampir-hampir saja sebati. Tidakkah begitu, Dr. Syam Rahayu? Benar sekali. Tapi menarik bila kita lihat dalam video tadi tentang bagaimana rapatnya Tuanku bukan setakat orang yang seagama ataupun satu komuniti, satu etnik. Kita sering mendengar bahawa raja-raja Melayu, istilah raja-raja Melayu. Tapi sebenarnya syarat untuk menjadi raja itu mesti Melayu dan Islam. Bahkan ada juga syarat negeri-negeri yang meletakkan bahawa raja perempuan atau sultanah juga hendaklah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Itu sinonimnya begitu sekali.
Tapi itu tidak bermakna raja-raja ini hanya untuk orang-orang Melayu. Saya fikir inilah rakyat Malaysia perlu memahaminya dengan mendalam sekali. Apabila menjadi puncak kepada pemerintahan negara, baginda merupakan sumber rujukan yang pusat bergantungnya atau payung kepada seluruh masyarakat, sama ada Islam atau bukan Islam, atau Melayu atau bukan Melayu. Tapi di sini kalau merujuk pada soalan Tuan Syed tadi, bercakap tentang agama ini, baginda merupakan ketua agama bagi negeri baginda dan negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Dan juga negeri-negeri lain itu kita tahu bahawa negeri yang mempunyai sultan tu, maka ketua agamanya ialah raja bagi negeri tersebut. Dari segi pengaruh agama dalam institusi beraja ini, kalau kita lihat dari segi sejarahnya, apabila para mesuara memeluk agama Islam dan menukar namanya kepada nama Islam, dan yang pentingnya ialah dari segi pentadbiran negara juga bersandarkan prinsip-prinsip agama. Kalau kita meletakkan Islam sebagai agama bagi negara, dimasukkan dalam perlembagaan, itu tidak bermakna agama-agama lain itu diketepikan. Kalau kita kata syarat menjadi raja itu adalah beragama Islam, tidak bermakna agama-agama lain itu dinafikan. Kerana konsep kebebasan beragama itu sendiri. So ianya bergantung kepada budaya, sosial, keadaan negara kita. Bercakap soal memberikan nasihat-nasihat agama ini, berada di talian pada waktu ini adalah Datuk Dr. Haji Zulkifli Ali yang menurut gambarannya seringkali teman rapat dan banyak memberikan nasihat-nasihat keagamaan kepada Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Bersama di talian pada waktu ini Datuk Dr. Haji Zulkifli Ali. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana kesempatan bersama kami pada pagi ini dan kami membincangkan tentang kaitan institusi raja itu dan juga muatan agama yang dibawa bersekali sebagai tanggungjawabnya. Dan Datuk sendiri punya pengalaman peribadi bersama Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dalam pengalaman itu mungkin ada anekdot yang boleh dikongsikan tentang ketokohan dan juga bentuk-bentuk exchange ataupun perbincangan dan nasihat yang pernah berlaku dalam pengalaman Datuk. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya mengenali kepada Duli Tuanku ni sejak 1986. 86. Ketika itu saya Imam Besar Masjid Negeri. Ya. Dan baginda menjemput saya untuk menjadi guru kepadanya, mengajar agama dan juga Quran. Jadi ianya bermula pada setiap Ramadan, bermula 1986. Dan alhamdulillah baginda sangat minat kepada kami ini. Bahkan ketika kelas Al-Quran contohnya, baginda begitu tekun dengan tempoh mengajinya yang lama, 3 hingga 4 jam biasa. Jadi alhamdulillah dengan kesungguhan dan ketekunan baginda itu, ialah bagaimana tuanku boleh menjadi lebih tekun dalam agama ini. Ya, di dalam tempoh itu mungkin ada anekdot di mana pengalaman Datuk sini melihat keinginan tuanku untuk mengetahui persoalan-persoalan yang mendalam tentang agama itu. Apakah ada episod yang boleh dikongsikan, Datuk? Ya, ketika membaca Al-Quran dan sebagainya, sampai ayat tentu tuanku katanya apa maksud, apa tujuan dan sebagainya. Jadi di sini dan kadang-kadang timbul persoalan-persoalan semasa yang tuanku rasa kemuskilan, dan baginda akan terus bertanya dan berbincang setiap tajuk yang menjadi ingatan pada tuanku ketika itu. Jadi tuanku memang biasa bertanya. Alhamdulillah. Datuk, kita juga ingin tahu pandangan Datuk tentang gelaran yang dibawa oleh baginda tuanku sebagai Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, iaitu Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pemilihan gelaran itu, Datuk. Ya. Ini pemilihan ini dibuat oleh Jemaah Pangkuan dan juga sahabat-sahabat mufti lah. Cuma dari segi maksud ini memang diperkenan oleh tuanku kerana Riayatuddin untuk riayah jagaan pemeliharaan kepada Duli Tuanku dan agama itu sendiri. Al-Mustafa ini terpilih. Billah Shah dan terpilih di kalangan hamba ini. Ya. Kesempatan yang lama, Datuk, ya. Terima kasih kerana bersama berkongsi pengalaman yang unik itu
memberikan kelas pengajian dan menjawab persoalan-persoalan yang berkait tentang agama. Mungkin dalam kesempatan ini Datuk sendiri dengan istiadat yang akan berlangsung hari ini sehingga ke tengah hari nanti, ucapan yang Datuk ingin sampaikan kepada baginda tuanku. Saya merafak setinggi sembah tahniah di atas kehendak dan takdir Allah SWT menentu dan memilih baginda tuanku sebagai pertamanya Sultan Pahang yang ke-6 dan pada masa yang sama sebagai Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong yang ke-16. Ya. Semoga kedua tuanku sentiasa dalam pilihan riayah dan inayah Allah SWT, beri kekuatan dan ilham yang baik dan panjatkan amanah yang lancar dan sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Terima kasih daulat tuanku. Ya, amin Allahumma amin. Terima kasih Datuk. Amin. Terima kasih. Itu adalah Datuk Dr. Haji Zulkifli Ali. Kesempatan dekat selama beberapa tahun itu, digambar 80-an, 90-an, kelas-kelas pengajian khususnya dalam bulan Ramadan. Dan kita bercakap soal institusi itu dan juga kaitannya dengan agama. Kepada Dr. Syam Rahayu, kalau boleh saya tanyakan elemen ini kerana negeri punya kaedahnya tersendiri dalam konteks dan juga tentulah perlembagaan negeri itu ada butirannya, ada perinciannya soal agama. Bagaimana apa yang berada di negeri itu kerana kita punya pusingan giliran yang berbeza, bila datang ke pusat di federal ini sebagai yang di-Pertuan Agong, apakah ada elemen yang berbeza dalam ruang lingkup kuasa pengaruh agama itu ataupun sebenarnya sama? Apa yang dibawa oleh baginda sultan, setiap sultan jadi yang di-Pertuan Agong itu adalah satu representasi daripada negeri baginda juga. Jadi apa yang berada dalam negeri baginda itu seharusnya berada dalam diri baginda. Maknanya ia sudah sebati dalam diri, jiwa dan raga baginda dan diangkat kepada institusi yang di-Pertuan Agong. Apa yang kita ketahui ialah institusi yang di-Pertuan Agong ini adalah satu kesinambungan ataupun satu inovasi, tetapi bukan inovasi yang terpisah daripada negeri-negeri. Sebab tidak mungkin untuk seorang raja yang mempunyai tanggungjawab, mempunyai amanah yang diangkat dalam perlembagaan bagi negeri baginda itu boleh memisahkan negeri baginda daripada institusi yang di-Pertuan Agong. Jadi sudah tentu apa yang dibawa dari negeri itu akan kekal sebati dengan tuanku di peringkat pusat ini. Dan ditambah lagi dari segi apa yang kita akan saksikan hari ini, insya-Allah ya, dari segi tanggungjawab dan amanah yang akan diangkat ke bahu baginda yang di-Pertuan Agong ini ialah untuk menjaga negara berdasarkan pada perundangan, berdasarkan kepada perlembagaan. Jadi kalau kita lihat undang-undang itu, ia adalah sangat meluas. Ya. Dan kemudiannya tidak ketinggalan juga baginda hendaklah sentiasa memelihara agama Islam. Yang ini sangat jelas dalam perlembagaan negeri sebagaimana yang kita bincang sebelum inilah. Jadi apapun berada di pusat itu tidak membezakan tugas dan tanggungjawab amanah yang bagi Benda Biko sebagai ketua utama negara. Bahkan bertambah lagi tanggungjawab baginda itu untuk keseluruhan persekutuan. Juga boleh barangkali Prof berikan pandangan bagaimana pula tanggungjawab itu berkembang bagi Kebawah Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong pula. Fokusnya banyak diberikan kepada baginda Tuanku Sultan, tapi bagaimana pula pasangannya? Indah sungguh sebenarnya kalau kita lihat dalam perlembagaan tu dari segi protokolnya. Dalam perkara 32 perlembagaan persekutuan, pertama ketua utama itu orang yang terutama, iaitu yang di-Pertuan Agong. Yang selepasnya ialah baginda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong. Baginda berada pada tempat yang kedua dari segi protokolnya. Sudah tentu walaupun tidak tertulis dalam undang-undang, tidak dinyatakan, tapi ia tertulis dalam diri kita, dalam hati kita. Sebab kalau kita lihat ikon, contohlah kalau ikon ni dia tidak mengira kedudukan sebenarnya, tapi sebagai Raja Permaisuri, sudah tentu pengaruh Raja Permaisuri itu boleh dirasai. Walaupun bukan dari segi perundangannya. Maknanya contoh undang-undang tidak mensyaratkan seorang sultan itu hendaklah mempunyai permaisurinya untuk menjadi yang di-Pertuan Agong. Tapi sekiranya ada, saya percaya rakyat Malaysia keseluruhannya
akan menatap kepribadian Raja Permaisuri itu juga. Dan kita doakan semoga wanita-wanita Malaysia juga menjadikan Raja Permaisuri sebagai idola mereka, ya. Jadi ini pengaruh yang boleh direalisasikan melalui kepribadian baginda. Dan seterusnya kita nampak juga penglibatan baginda, kita merujuk kepada Raja Permaisuri Agong yang ke-16 ni lah, ya. Kita lihat juga penglibatan baginda dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Bahkan aktiviti akademik juga, Raja Permaisuri Agong kelihatan dalam kajian-kajian berkaitan dengan kewanitaan. Jadi saya fikir itu adalah pengaruh yang tidak tertulis dalam perundangan. Dan tidak perlu kita kalau bercakap tentang undang-undang, kan, tidak semua kita boleh menulis dalam undang-undang. Dan tidak semua kita perlu menulis. Tapi ia boleh diselahkan dengan tatapan kita, ya, yang berada di hadapan mata kita, walaupun tak ada dalam undang-undang. Prof juga berkesempatan untuk berada dalam satu acara forum yang sama dengan baginda Raja Permaisuri Agong. Ada beberapa, bukan secara peribadi lah, ya, tapi secara kajian yang formal dilakukan. Contoh, ada universiti Islam Malaysia pernah mengutarakan kajian-kajian dan mengundang baginda sebagai tetamu kehormat untuk beberapa aktiviti kajian akademik berkaitan dengan kewanitaan. Ya, kita bercakap soal kepribadian, mengenali lebih dekat. Siapa lagi yang boleh mengenalinya kalau tidak dalam tempoh 40 tahun 40 panjang tahun mengenali. yang Berada di sangat talian pada waktu ini, Datuk Haji Jamaluddin Haji Ahmad adalah setiausaha peribadi kepada baginda Tuanku, berada di talian waktu ini. Datuk, baik, kalau kita boleh cuba dapatkan semula bagaimana agaknya evolusi perkembangan tugas portfolio pentadbiran baginda 40 Tuanku. tahun, Zaliha. Ya, bagaimana sebab selain daripada pentadbiran negeri, baginda juga aktif dengan FAM yang kita tahu antara institusi sukan yang begitu banyak polemik isu yang sering dibangkitkan. Bagaimana sebagai seorang pemimpin dan bagaimana ia juga membantu menyediakan baginda Tuanku untuk isu-isu yang sentiasa berlanjutan. Ya, mungkin itu apakah itu akan dilute daulat itu? Nanti kita akan tanyakan kepada Dr. Syamrawi, kerana kita sudah pun dapat menghubungi semula Datuk Haji Jamaluddin, berada di talian pada waktu ini. Datuk Haji Jamaluddin Haji Ahmad adalah setiausaha peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan di-Pertuan Agong, berada di talian pada waktu ini. Datuk, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kerana Datuk sempat bersama kami pada pagi ini. 40 tahun dikhabarkan penglibatan Datuk secara dekat bersama Tuanku. Jadi 40 tahun tu panjang. Kalau boleh kami kongsikan sedikit sinopsisnya, apa yang boleh kita khabarkan kepada penonton? Ya, bagaimana apa ni, macam mana nak diterangkan apa ni soalannya kepada saya ni. Datuk, baginda ni bagaimana kepribadiannya, tingkah lakunya dengan masyarakat, Datuk? Yang sebenarnya Bau Duli Yang Mulia Tuanku ni orang yang berkepribadian tinggi. Seorang baginda yang ikhlas dalam semua segi bidang pekerjaan Bau Duli Tuanku lah. Dia orang yang paling ikhlas. Apa pengalaman yang Datuk tak boleh lupakan bersama Tuanku? 40 tahun ni lama. Banyak pengalaman kalau nak kira. Yang besar-besar boleh kita kongsikan, Datuk. Salah satunya lah peristiwa lama masa kita dulu kita baru balik daripada Singapura ketika itu dalam tahun 80-an. Waktu malam. Tapi kita bawa kereta dengan Bau Duli Tuanku. Tiba-tiba terus, masa tu banjir, terus masuk kereta dalam air terus. Buka kereta terus. Air masuk. Air masuk dalam kereta. Bau Duli adalah, saya dengan Bau Duli. Seringkali, Datuk, ya, apabila rakyat umum melihat raja merasakan adanya jurang, rasa jauh. Datuk mengatakan tadi bahawa Tuanku ini seorang yang ikhlas. Bagaimana watak sebagai raja, sebelum ini sebagai anak raja, berada di takhta dan kini akan menjadi agung. Kerana gambaran seperti yang dikabarkan oleh Datuk tadi, macam Tuanku ini sangat dekat dan berjiwa merendah diri begitu.
Betul, memang betul. Tuanku kalau jumpa rakyat dia di mana-mana, dia akan bersama dengan rakyat. Dia terus kalau dalam kereta ke buat lawatan ke kampung-kampung, dia tidak akan menaiki kenderaan itu. Dia akan berjalan kaki, akan berjumpa dengan rakyat semua. Terus kepada rakyat. Ya. Datuk, bagaimana Datuk melihat sifat kepimpinan Baginda Tuanku itu dari usia mudanya sehingga matang sekarang? Oh, hebat. Baginda Tuanku memang hebatlah. Orang yang berjiwa besar, yang prihatin kepada rakyat. Semua apa ni, dia ambil itulah. Ambil hal lah pada semua rakyat-rakyat dia. Menanyakan satu-satu masalah rakyat kepada pegawai dia lah. Yang akan dia detailkan semualah. Ya, terima kasih Datuk atas keperkongsian itu. Bersama 40 tahun dengan Kebawah Duli Yang Mulia Tuanku, pastinya episod yang panjang. Betul, mengedah banjir sama-sama. Kalau boleh kalau ada bukunya, ingin saja kami kongsikan buku itu sebagai satu anekdot yang penting. Terima kasih. Tadi bersama Datuk Haji Jamaluddin Haji Ahmad. Baik, penerbangan Baginda Tuanku akan selamat sampai ke KLIA sebentar lagi, dan kami akan bawakan perkembangannya secara langsung dari Kompleks Bunga Raya. Telah pun mendarat sebenarnya. Dan kalau kita bersedia dengan laporan selanjutnya, Radwin Robin telah pun berada di lokasi. Di dalam setiap lokasi ini akan ada perincian istiadatnya. Jadi seperti yang kita gambarkan, proses berhijrah daripada Kuantan ke Kuala Lumpur, daripada Istana Abdul Aziz ke Istana Negara ini bukanlah suatu yang penting, bukan soal jaraknya itu, tetapi yang penting adalah makna di sebalik penghijrahan itu. Jika tadi di Kuantan ramai sekali rakyat negeri Pahang berasa hiba, termasuk juga berasa bangga kerana Tuanku Sultan sendiri diangkat menjadi agung bagi mewakili negara ini seluruhnya. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang penting untuk kita melihat di KLIA nanti akan ada istiadatnya sendiri sebagai menyambut keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong. Dan kita tahu Kompleks Bunga Raya KLIA ini sememangnya dijadikan lokasi rasmi untuk menyambut ketibaan tokoh-tokoh negara, golongan pembesar, para pemimpin negara dan juga antarabangsa. Dan bagaimana agaknya suasana di Kompleks Bunga Raya KLIA ini pastinya penuh dengan perasaan teruja dan juga selepas ini bersedia dengan perjalanan yang seterusnya. Kuantan dan juga Kuala Lumpur, lokasinya mungkin tidak begitu jauh, tetapi makna kehadiran itu yang penting. Daripada mewakili kepimpinan di peringkat negeri sebagai Sultan, kini berada di peringkat federal untuk menjadi yang di-Pertuan Agong. Banyak kita bicarakan tadi soal keunikan negeri, dan ada elemen-elemen yang dibawakan berdasarkan penerimaan, kesebatian nilai. Sebagai contoh, kita ramai rakyat mempolemikkan tentang kini adanya unsur bertakbir di dalam istana, dan juga sudah dimulakan juga sewaktu di Istana Pahang. Jadi ini merupakan elemen-elemen, Dr. Syam, ada elemen yang sifatnya baku, ada elemen yang sifatnya berdasarkan kepribadian. Ini kita akan telusuri secara lebih mendalam seketika nanti, kerana kita akan kita akan ke Kuantan semula atau bagaimana pada waktu ini? Kita akan ke KLIA, maafkan saya. Ke KLIA, teman sudah bersedia di sana. Jadi silakan Radwin. Okey, jadi kita akan ikuti nanti istiadat di KLIA di Kompleks Bunga Raya pastinya, untuk melihat bagaimana perinciannya istiadat keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Teman-teman kita sedang bersiap sedia untuk memberikan liputannya seketika nanti, dan pada waktu ini menemani kami Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz adalah pakar perlembagaan, dan kita bercakap soal ada elemen yang bersifat langsung perlu diteruskan, dan ada elemen yang ditambah nilai, kalau boleh kita sifatkan sebegitu. Di mana kita harus mencermati dan memahami realiti ini, kerana dinamika kepribadian itu akan memberikan warna yang tersendiri
terhadap apa yang dapat kita lihat dan zahirkan. Dan saya sebutkan tadi adanya elemen takbir mutakhir ini. Itu satu yang dipolemikkan oleh rakyat. Jadi, apakah dari kacamata perlembagaan melihat apa yang dinamik, apa yang baku itu? Sebenarnya kita balik asal sebenarnya. Dari awal dulu kedudukan agama itu dilihatlah. Tapi kedua-duanya pada saya tidak salah dari segi dari segi istiadatnya, apa perubahan dan perubahan yang berlaku itu yang diterima oleh masyarakat yang tidak bercanggah dengan apa-apa yang dikatakan yang telah sedia ada dalam perundangan. Okey, jadi kita akan ikuti istiadat keberangkatan tiba di KLIA. Radwin akan memberikan laporannya. Ya. Baik, terima kasih Syed Munawar dan juga Zaliha Khairin di Studio 2 Angkasa Puri. Langsung sekali lagi kami bawakan untuk anda liputan terkini dari Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Kalau kita dapat saksikan paparannya ataupun visualnya pada waktu ini, pesawat yang membawa tuanku berdua telah pun selamat mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur tepat 9.10 minit pagi nanti, pagi tadi. Dan ini juga sama-sama kita dapat saksikan istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Baik, kalau kita dapat saksikan juga selepas penerbangan yang melepas dari perkarangan udara, Pangkalan Udara TUDM Kuantan Pahang membawa penerbangan ini menggunakan pesawat yang dinaiki, iaitu pesawat eksekutif Airbus Corporate Jet AC319CJ yang mana diterbangkan oleh Kapten Major Bersara Sumarli dan juga Kapten Major Bersara Ahmad Najhan Muhammad Jamil. Kedua-duanya bekas juruterbang TUDM ataupun bekas juruterbang pesawat tempur MiG-29, mempunyai pengalaman 10 tahun dalam penerbangan ataupun untuk menerbangkan pesawat tempur MiG-29, dan ini merupakan pengalaman mereka yang pertama untuk membawa tuanku berdua menerbangkan pesawat ini dari Pangkalan Udara TUDM ke Kompleks Bunga Raya KLIA. Baik, kita dapat saksikan tuanku berdua telah keluar dari pesawat dan juga bersama-sama untuk menyambut tuanku berdua, rombongan dari negeri Selangor, Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, juga bersama-sama Yang Amat Mulia Tengku Laksmana Selangor Tengku Sulaiman Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, juga yang dimuliakan Engku Panglima Setia Diraja Syed Hazam Hishamuddin Putra Jamalulail Al-Haj bin Syed Anwar Jamalulail. Seterusnya juga bersama-sama untuk menyambut ketibaan tuanku berdua yang dimuliakan Tengku Rangkaya Maha Bijaya Sepang Profesor Tengku Dato' Dr. Jamaluddin bin Tengku Mahmud Shah Al-Haj, serta Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Selangor Dato' Haji Muhammad Amin bin Ahmad Yahya. Satu penghormatan dan juga detik yang cukup bersejarah kita kongsikan untuk anda untuk istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Juga kita dapat saksikan kawalan kehormatan setempat static guard yang dikenalikan oleh Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja, terdiri daripada 26 anggota dan 2 pegawai, diketuai oleh Kapten Abdul Munir bin Mohani. Dan juga kalau kita dapat saksikan tuanku baginda berdua sedang menuju ke dalam kompleks Bunga Raya KLIA untuk bersama-sama, dan juga pegawai-pegawai kanan terbersedia untuk menyambut ketibaan ke Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Antara agensi kerajaan yang turut bersama-sama menyambut ketibaan tuanku berdua iaitu dari Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia, dan juga dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Jabatan Imigresen Malaysia, dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
JBPM. Itu antara agensi kerajaan yang bersama-sama untuk menyambut ketibaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan selepas tiba di perkarangan, Tuanku Baginda berdua akan masuk ke dalam kompleks Bunga Raya ini dan akan disambut oleh pegawai kanan kerajaan, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri, dan juga yang berbahagia Datuk Junaidah binti Kamarudin, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Jabatan Perdana Menteri. Seperti mana yang kita saksikan, Tuanku Baginda berdua juga mengambil peluang untuk bersalam-salaman dengan pegawai kanan dan juga agensi yang bersama-sama di Kompleks Bunga Raya ini menyambut ketibaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16. Antara yang kita juga bawakan untuk anda langsung dari Kompleks Bunga Raya ini, seperti mana yang saya nyatakan tadi juga, ataupun rombongan dari negeri Selangor bersama-sama untuk menyambut ketibaan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Selepas ini, Tuanku berdua akan terus bertolak ataupun bergerak ke Parlimen untuk istiadat berikutnya. Dan antara yang akan kami bawakan untuk anda seketika nanti, istiadat akan berlangsung di Parlimen dan seterusnya akan diakhiri istiadat di Istana Negara. Antara laluan yang bakal dilalui untuk memastikan perjalanan dan juga Tuanku berdua selamat tiba di Parlimen, tentunya jalan-jalan yang terlibat akan memastikan ketibaan itu dapat berjalan dengan lancar dan ditutup bagi memastikan juga pergerakan Tuanku berdua berjalan dengan lancar. Antara jalan yang terlibat sekitar wilayah Persekutuan Putrajaya, Lebuh Max, Jalan Kuchai Lama, Jalan Istana, Muzium Negara dan juga Bulatan Datuk On. Itu dia kita saksikan pada waktu ini Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menyambut ketibaan Tuanku berdua pada waktu ini bersama-sama dengan Yang Amat Mulia Tengku Laksmana Selangor Tengku Sulaiman Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Juga yang dimuliakan Engku Panglima Setia Diraja Syed Hazam Hishamuddin Putra Jamalul Lail Al-Haj bin Syed Anwar Jamalul Lail, dan juga yang dimuliakan Tengku Orang Kaya Mahavijaya Sepang Profesor Tengku Datuk Dr. Jamaluddin bin Tengku Mahmud Shah Al-Haj. Kita dapat saksikan Tuanku Baginda berdua sedang menaiki kenderaan rasmi yang akan membawa Tuanku Baginda berdua terus ke Parlimen untuk istiadat keberangkatan tiba selanjutnya di Parlimen. Itu akan kita bawakan seketika nanti, dan kita harapkan juga agar cuaca pada hari ini terus dalam keadaan yang baik untuk memastikan kesemua istiadat keberangkatan tiba dan seterusnya istiadat yang berlangsung di Istana Negara dapat dilakukan dengan baik. Itu dia satu lambaian daripada Tuanku ataupun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 kepada rakyat jelata di sekitar Kompleks Bunga Raya KLIA ini. Dan ada beberapa kenderaan yang akan mengiringi istiadat keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong ke-16 dan juga tentunya kereta pendahulu, dan akan diikuti oleh kereta daripada JPM dan seterusnya pengiring dari Polis Diraja Malaysia PDRM, dan seterusnya diikuti pula dengan kenderaan rasmi yang membawa Tuanku Baginda berdua. Itu antara yang kami kongsikan sepanjang ketibaan ataupun istiadat ketibaan Tuanku Baginda berdua di Kompleks Bunga Raya KLIA ini, dan pastikan anda terus bersama kami di TV1 untuk menyaksikan banyak lagi istiadat dan juga perkara-perkara yang akan kami kongsikan sepanjang kita bersiaran langsung untuk hari ini. Baik, selepas ini kita akan menantikan ketibaan Tuanku berdua di Parlimen dan ikuti bersama kami di TV1, dan kita kembali sekian waktu ini kita kembali bersama dengan Zaliha dan juga Syed Munawar di Studio 2. Terima kasih Redwin. Yang saya perhatikan Syed dan juga Prof dalam liputan yang diberikan oleh Redwin tadi, kalau kita ambil daripada awal, daripada liputan diberikan oleh Margaret, gelap lagi. Dan setelah kita sudah nampak cahaya matahari telah dipantulkan di wajah Redwin. Nampaknya alhamdulillah cuaca
menyebelahi kita pada pagi ini, Said, ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan itu sebagai keberkatan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dan harus kita syukuri. Bercakap soal cuaca ini, waktunya tiba untuk kita melihat apakah laporan keadaan semasa ini. Jadi kita akan ikuti laporan cuaca pada waktu ini. Terus bersama dengan Met Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton sekalian. Baiklah saudara, laporan cuaca pagi ini kita mulakan dengan melihat keadaan letupan awan di seluruh negara melalui cerapan imej satelit. Diperhatikan pembentukan kelompok awan aktif pada pagi ini banyak tertumpu di negeri Sarawak berbanding negeri-negeri lain di seluruh Malaysia, dan ketiadaan letupan awan aktif ini telah membawa cuaca cerah dialami di keseluruhan kawasan di bahagian Semenanjung termasuk juga di ibu negara wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dengan ketiadaan letupan awan yang membawa hujan di ibu negara, kami menjangkakan istiadat melafaz sumpah jawatan dan menandatangani surat memegang jawatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 yang bakal diadakan sebentar lagi di ibu negara dijangka berjalan dengan lancar. Berikutan keadaan cuaca cerah khususnya di ibu negara dijangka berterusan untuk sekurang-kurangnya sehinggalah ke jam 3 petang ini. Kawasan-kawasan lain yang turut mengalami cuaca cerah adalah ke semua tempat di negeri Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, manakala hujan yang berlaku sejak malam tadi di negeri Sarawak ketika ini telah beransur reda. Berikutan pergerakan keluar kelompok awan hujan ke arah kawasan perairan. Bagi corak tiupan angin pula, kelajuan angin di kawasan perairan Laut Cina Selatan diperhatikan bertiup dengan lebih perlahan berbanding beberapa hari yang lepas. Oleh yang demikian, amaran laut kategori pertama dan kedua yang dikeluarkan sebelum ini untuk kawasan-kawasan perairan seperti Tertera dijangka akan ditamatkan menjelang pada tengah malam ini. Sekian info cuaca dari Jabatan Meteorologi, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk petang nanti. Terima kasih kepada Met Malaysia. Terima kasih Met Malaysia, dan itulah dah masuk lokasi ketika kalau terma Inggeris ni, kalau boleh dengan izin halfway there. Saya di studio kita juga bersama Profesor Madya Dr. Syamrayu Abdul Aziz. Prof, dalam situasi sekarang dengan cabaran politik yang lain dikaitkan pula dengan perubahan tahun lepas, bagaimana Prof lihat cabaran sebagai ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dalam evolusi yang dinamiknya agak berbeza untuk perubahan kali ini? Ya, kalau dalam zaman itu, zaman berubah, maka pelbagai perkara berubah. Tadi kita bercakap tentang istiadat yang baku, istiadat yang dinamik, ya. Tapi sistem ataupun institusi beraja ini adalah institusi yang dinamik. Kalau dulu dikatakan institusi beraja lebih berkuasa, malah setengah-setengah pengkaji menggunakan istilah mutlak, ya. Kemudian berubah menjadi raja berperlembagaan, dan zaman kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, zaman penjajahan itu banyak yang telah berubah. Tapi
pada saya itu satu evolusi yang perlu kita tanggung, ya. Dan institusi beraja juga perlu bersedia menghadapinya. Dan dalam era globalisasi yang ramai juga menyatakan ini neokolonialisme, ya. Jadi ini suatu yang cabaran yang hebat lah. Setelah negara merdeka melebihi 50 tahun dan sekarang mencapai 60 tahun, ya. Dan ia adalah satu perubahan yang perlu ditangani, yang menjadi cabaran bukan saja dari segi politik, dari segi budaya. Dan era globalisasi ini, gelombang itu terlalu pantas dan cepat, terlalu pantas, ya. Ombaknya besar. Ada kalanya dari segi ombak ekonominya, ombak perubahan politik, dan kita juga selalu berbincang bahawa institusi beraja ini banyak di dunia ini sudah hilang. Tadi Tuan Syed sebut, banyak yang sudah hilang. Jadi ini cabarannya sebenarnya, walaupun ia ramai menyatakan sukar, tapi ia sesuatu yang tidak mustahil kalau tidak dijaga dengan baik. Oleh itu, mengukuhkan tentang kefahaman rakyat terhadap institusi beraja ini menjadi tanggungjawab bersama, sama ada kerajaan, bahkan institusi itu sendiri, untuk kekal relevan. Dari segi negara kita, institusi ini melalui pindaan-pindaan perlembagaan yang telah dibuat sebelum ini, dari segi immunity raja-raja, dari segi peranan raja dalam penggubalan undang-undang, ia telah banyak berlaku. Jadi kesediaan kita untuk menerima perubahan itu. Dan satu perkara yang saya ingin kongsi juga dengan para penonton ni ialah tentang sistem-sistem beraja di dunia. Contoh di negara kita, kita menggunakan istilah sistem raja berperlembagaan. Maknanya institusi beraja itu mestilah tunduk kepada perlembagaan juga. Saya gunakan istilah tunduk itu kenapa? Sebab ia adalah satu regulasi yang kita jadikan satu sistem pada negara kita. Jadi bila kita mengangkat perlembagaan itu sebagai undang-undang tertinggi negara, tidak kira siapa kita, sama ada kita pemain politik, pemain dalam demokrasi, atau sama ada kita dalam institusi beraja. Rakyat itu sudah pastilah. Maknanya tiga-tiga ini hendaklah tunduk kepada sistem perlembagaan yang telah kita capai dengan muafakat, dengan persetujuan, dengan perasaan menerima. Jadi kita mengangkat perlembagaan itu. Kalau dalam satu lagi sistem raja berperlembagaan, raja yang ada dalam dunia ini ialah raja yang diiktiraf dalam demokrasi politik. Dalam demokrasi berparlimen. Tapi negara kita, raja dalam demokrasi berparlimen ni maknanya raja itu hanya semata-mata simbol. Jadi berevolusi dari raja mutlak kepada raja berperlembagaan dan satu lagi raja demokrasi berparlimen. Ini yang dipersetujui, di-endorsekan oleh parlimen. Itu sistemnya. Tapi kita sekarang raja berperlembagaan. Jadi institusi raja itu saya percaya akan kekal relevan. Dan kalau kita mahukan ia terus menjadi raja berperlembagaan, maka kita taatilah perlembagaan. Sama ada kita pemain politik tadi, sama ada kita institusi beraja dan rakyat, taati perlembagaan. Satu cabaran ialah supaya institusi beraja tidak menjadi raja dalam demokrasi berparlimen. Maknanya sekarang raja-raja kita diiktiraf oleh perlembagaan dan disesuaikan dengan kuasa budi bicara setengahnya. Tapi dalam kuasa budi bicara itu, apabila institusi raja itu menjadi raja dalam demokrasi berparlimen, maka sistem politik itu, parti politik itu, sistem demokrasi itu lebih menyerlak. Ini cabaran yang perlu dihadapi. Dan dalam era sekarang ini, kita nampak kedinamikan itu berlaku pada institusi beraja. Dan kita kena lihat tentang kekukuhan sistem beraja itu sendiri untuk melaksanakan peranan-peranan supaya rakyat melihat kerelevanan. Ini yang kita perlu, ini pada saya ini cabaran terbesar yang perlu dihadapi oleh institusi beraja, sama ada yang di Pertuan Agong atau di peringkat negeri. Supaya rakyat bukan saja tahu, bukan saja melihat, tetapi merasai kerelevanan itu. Keperluan kita mempunyai institusi beraja. Ini yang kita perlu bincang, dan kita, kalau dalam perkataan Tuan saya artikulatekan lagi, ya, bagaimana
institusi beraja ini perlu menghadapinya dalam era globalisasi ini. Ya, Dr. Syam Rahayu menyatakan keperluan perubahan itu. Mungkin ada satu soalan yang timbul di kacamata saya adalah kerana kita ada tahap negeri, kita ada tahap persekutuan. Dengan keragaman negeri, kaedah-kaedah perlembagaan yang tersendiri itu, bila mengadaptasi itu, justru institusinya, conduit untuk adaptasi itu apa? Apakah Majlis Raja? Ini kita akan tangani nanti kerana kita akan memberikan sorotan spesifik tentang Majlis Raja-Raja ini fungsinya. Tetapi kami juga sudah mempersediakan bingkisan untuk melihat realiti keberadaan Tiang Seri Negara ini. Jadi kita ikuti bingkisan ini bersama-sama. Baik, terima kasih itu bingkisan khas yang kami bawakan terus dengan perbincangan di studio. Sebelum kami bawakan liputan yang seterusnya, lokasi selepas ini, sahaja kita menantikan keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dan juga Raja Kemarsri Agong ke dataran Parlimen. Tapi sementara itu di studio ini. Ya. Kita memberikan pengisian ini untuk memberikan kefahaman yang lebih jitu kepada rakyat. Sebab seringkali kita sebutkan peluang sebegini, dia tidak datang setiap hari. Ini bukan makanan ruji kita ini, Dr. Syam. Bukan benda yang kita bicarakan, kita polemik dan kita titipkan hikmah ini setiap hari. Dan ini kesempatan yang penting untuk kita melihat makna di sebalik acara-acara yang ada. Dan sebelum kita mengikuti bingkisan tadi, saya timbulkan satu polemik berkait tentang penyesuaian, adaptasi. Kerana ini merupakan institusi yang sudah berada ratusan tahun, mungkin ribuan. Ada kelangsungan yang kita terima, disebatikan, ada dinamikanya. Tetapi saya melihat dalam konteks Malaysia ini, adaptasi itu dia ada dua peringkat. Peringkat negeri, peringkat pusat, peringkat federal. Justru apa konduitnya untuk massage, untuk menangani perubahan-perubahan itu supaya ia kekal relevan. Kita banyak bercakap soal kerelevanan tadi. Kerana kita ada dua strata itu. Dan dengan keragaman yang ada. Apakah Majlis Raja-Raja itu merupakan entitinya untuk menerima, menolak dan meletakkan satu kebakuan baru pasca adaptasi? Bagaimana Doktor melihat? Ya, apabila kita bercakap tentang dinamika ini, sudah tentu ianya adaptasi yang boleh menjadikan institusi itu relevan. Kalau kita lihat institusi yang diserlahkan dalam Perlembagaan Persekutuan ialah institusi raja di negeri-negeri, institusi yang di Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Dan di peringkat negeri, kita dari setiap raja itu diangkat oleh jemaah pangkuan diraja atau jemaah pangkuan negeri. Contoh kalau di negeri Pahang kita menggunakan istilah itu seolah-olah majlis penasihat lah. Di negeri-negeri lain ada menggunakan istilah Dewan Negara, ada menggunakan majlis perajaan negeri. Jadi institusi ini sebenarnya juga relevan. Kerana institusi ini di peringkat negeri itu yang menentukan siapakah raja pada negeri. Jadi mungkin setakat ini rakyat perlu mendapat pengetahuan siapakah dalam jemaah pangkuan raja itu. Ya. Doktor, kita ingin seketika berlintas langsung bersama Syahril yang berada di Istana Negara pada waktu ini. Syahril sedang bersiap sedia untuk memberikan liputan perkembangan di sana. Dan nanti kita akan sebelum itu mungkin kita seharusnya tinggal dahulu ke Parlimen, tetapi Syahril ada pemberitaan, perkongsian yang boleh kita manfaatkan seketika nanti. Okey, Syahril sedang bersiap sedia pada waktu ini. Kita bercakap soal peranan majlis ini, Dr. Syam. Ya, kalau saya mungkin kita akan ramai orang mengenali Majlis Raja-Raja ya. Dan kita rakyat pun semakin mengenali apakah fungsi Majlis Raja-Raja tu. Di peringkat negeri ni kadang-kadang tidak dapat dilihat di seluruh persekutuan. Sebab mungkin bahkan kalau kita tanya contohlah orang negeri saya, negeri Kelantan contohnya, kita tak tahu siapa yang lantik sultan bagi negeri Kelantan. Ini yang penting untuk kita sebarkan kepada rakyat bagaimana institusi itu bergerak. Jadi kerelevanan institusi beraja ini bergantung kepada jemaah pangkuan negeri atau ahli majlis lah. Ahli majlis di peringkat negeri dahulu. Sebabnya apabila suatu majlis berajak itu memilih seseorang raja bagi negeri itu, mereka mempunyai kuasa penuh, kuasa mutlak untuk menentukan siapa raja bagi negeri itu. Dan sudah tentu yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja itu mempunyai peranan yang sangat besar. Itu adalah
majlis formal yang menasihati raja juga, yang mempunyai kuasa untuk meminda perlembagaan bagi pelantikan raja, dan kita juga mesti mengenali ini. Jadi peranannya sangat besar. Di peringkat persekutuan, Majlis Raja-Raja boleh menjadi pengawal kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai wakil raja bagi negeri-negeri, sebab Majlis Raja-Raja inilah yang memilih, mengundi seorang raja untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Jadi tugas Majlis Raja-Raja ini penting. Jadi saya percaya pemerkasaan pada Majlis Raja-Raja ini juga sangat penting. Mungkin kita dengar Majlis Raja-Raja itu sangat gah kedudukannya, ya. Tapi yang kita mesti juga untuk menjadikannya dinamik, menjadikan institusi beraja ini dinamik, maka Majlis Raja-Raja juga perlu dibekalkan dengan suatu mekanisme yang boleh memberi panduan atau memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong atau kepada raja-raja itu sendiri. Kalau dulu kita melihat, dulunya Majlis Raja-Raja melalui persidangan Durbar, ya. Dulu Durbar ni maknanya nama tu dibawa dari India lah, yang itu menunjukkan perhimpunan pada raja-raja Melayu. Dulu Durbar memberikan sumbangan yang sangat besar kepada negara. Penubuhan institusi pendidikan seperti MCKK contohnya. Ya, penubuhan institusi-institusi ekonomi bagi orang-orang Islam, orang-orang Melayu diusahakan oleh Durbar. Dan kita mahu lihat Majlis Raja-Raja seumpama itu, sebab ia tidak dihakis oleh Perlembagaan Persekutuan. Bahkan ia disebut dengan gagah, dengan kukuh, dengan mantap sekali dengan peruntukan dalam perlembagaan. Jadi di sini kalau kita melihatlah institusi Yang di-Pertuan Agong, ini adalah satu institusi yang kita junjung. Kita curahkan sepenuh kasih sayang, curahkan sepenuh kesetiaan kepada institusi beraja ini. Jadi kita mahu lihat institusi yang kita sayangi ini, kita junjung ini mempunyai mekanisme untuk menjadikannya relevan. Ada soalan susulan seketika nanti. Kita akan bersama Syahril bersiap sedia di Istana Negara pada waktu ini untuk memberikan liputan perkembangan mutakhir. Syahril sudah bersedia dengan tanjaknya. Oh, comel. Silakan Syahril. Silakan Syahril. Baik, terima kasih rakan-rakan tugas di studio. Assalamualaikum semua. Saya masih lagi berada di perkarangan luar ataupun di pintu masuk utama menuju ke anjung utama di Istana Negara pada ketika ini, dan keberangkatan tiba kerabat-kerabat diraja telah pun bermula sebenarnya, dan seketika saja nanti kita akan tiba ke acara kemuncaknya. Dan alhamdulillah keadaan cuaca di Istana Negara pada ketika ini begitu baik sekali. Kita doakan keadaan cuaca ini kekal sebegini bagi memastikan kelancaran istiadat penting yang akan sama-sama kita laksanakan dan juga kita bawakan secara langsung kepada anda seketika nanti bagi mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-252. Jadi ini antara situasi ataupun keadaan semasa di anjung utama yang mana ketika ini keberangkatan kerabat-kerabat diraja telah pun bermula kira-kira setengah jam yang lalu, dan sudah pun ramai kerabat-kerabat dan juga tetamu-tetamu jemputan persekutuan dan juga jemputan negeri telah pun tiba di Balai Rung Sri di Istana Negara pada ketika ini. Jadi ini visual terkini yang kita bawakan kepada anda secara langsung dari Balai Rung Sri di Istana Negara, dan insya-Allah seketika sahaja nanti tatkala keberangkatan duli-duli yang maha mulia raja-raja, itulah visual rasmi yang kita akan bawakan nanti. Jadi ini antara meja kedudukan kerusi-kerusi Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja yang akan bersemayam bagi majlis Raja-Raja yang ke-252 bagi mesyuarat khas yang berlangsung pada hari ini. Secara keseluruhannya sebenarnya kalau saya boleh kongsikan, antara yang akan tiba seketika nanti adalah Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, Yang di-Pertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat, ahli-ahli Jemaah Menteri, Setiausaha Jemaah Menteri, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Malaya, Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara dan juga timbalan-timbalan menteri yang akan hadir sama, yang akan berada di Bilik Sri Bendahara di hujung nanti bagi menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini antara perkembangan terkini yang kita bawakan dari sini. InsyaAllah sedikit masa lagi apabila kita sudah sampai ke detik
yang kemuncaknya kita akan bawakan visualnya kepada anda semua secara langsung dari Istana Negara. Buat seketika kita kembali bersama rakan-rakan di studio Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syaril dan pelanjutannya nanti kita akan terus kembali ke Istana Negara sebaik sahaja kita selesai istiadatnya di bangunan Parlimen di dataran Parlimen. Yeah. Baik, persoalan susulan yang Said unjurkan sebentar tadi kepada Prof. Okey. Daripada Rehan ataupun sambung. Sambung. Soal dinamika ini, satu elemen apabila adaptasi, seringkali dewasa ini bila mana pentas dunia terbuka, langit terbuka dengan adanya kederuan internet, berkongsi maklumat entah benar entah tidak, ini membina persepsi. Dan bila bercakap soal adaptasi, itu cabaran yang mungkin yang paling besar, harus kerana kita berdepan dengan realiti pembinaan persepsi yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana institusi. Ia suara rakyat, suara warga dunia seluruhnya. Kelihatannya untuk menangani persepsi ini seringkali digambarkan bahawa rakyat harus faham. Tapi realitinya sudah berubah hari ini. Seolah-olah seperti menggambarkan institusi itu harus ada kemahiran dan kecerdasan baru, kerana rakyat akan sentiasa tertanya-tanya apa sahaja yang berlaku dalam institusi raja kita, kenapa, mengapa, siapa. Kelihatannya tidak ada usaha yang mungkin secara langsung turun dan cuba menjernihkan, dan itu hanya ada datang daripada institusi secara dalaman. Apa komen doktor dalam hal ini? Sukar sebenarnya. Saya boleh kata itu ada crossroad lah. Kalau setiap zaman itu bila berubah kan. Monarki seluruh dunia yang lain bagaimana mereka menangani? Ya, kalau kita tengok sejarah di England lah, yang biasanya jadi rujukan, sebab England ni Ratu Commonwealth. Maknanya kita juga sebahagian daripada Commonwealth. Bahkan negara-negara di Commonwealth seperti Australia dan New Zealand meminjam raja dari England kan. Kalau kita melihatlah evolusi sistem beraja secara ringkasnya, kita juga tidak punya masa untuk hujah secara panjang. Berevolusinya lebih kurang 60 tahun dahulu. Lebih hampir 70 tahun Queen Elizabeth mengambil tampuk institusi beraja di sana tu, perubahan sudah berlaku. Sebabnya pengalaman negara itu, dan sebenarnya institusi beraja di negara kita belajar melalui pengalaman. Contoh kalau kita sebut zaman penjajahan, kemudian Malayan Union, zaman Jepun, dan kemudiannya menjadi raja berperlembagaan. Evolusi itu perlu dipelajari oleh institusi beraja. Rakyat ini dia dipengaruhi oleh budaya dunia, sistem politik dunia, dan institusi beraja juga begitu. Dia tidak boleh berbeza. Kalau demokrasi, contohlah pada saya, perubahan yang berlaku dalam negara kita yang kita sebut sebelum ini untuk menyesuaikan institusi beraja dengan demokrasi itu. Jadi kita ada sebut bahawa dari segi akademiknya perlu diperkukuhkan kefahaman rakyat, itu yang pertama. Yang keduanya, perlukan diperkukuhkan juga institusi beraja untuk mengadaptasi kepada langit terbuka tadi. Jadi langit terbuka ini mahukan langit terbuka ini memberi kesannya budaya dari luar itu. Apa yang berlaku di England, mereka menulis atau bercakap perkara-perkara negatif atau naratif yang negatif terhadap institusi beraja. Tetapi apabila setiap kali berlakunya peristiwa penting seperti kelahiran dalam istana juga menjadi pujaan, mereka menghantar bunga, dan itu tidak berlaku di negara kita. Walaupun kata-kata mereka bebas mengkritik institusi beraja, pada masa yang sama mereka menunjukkan kasih sayang, menghargai kepada institusi beraja. Ini yang saya katakan, bagaimana institusi beraja ini perlu menghadapinya. Jangan kita berada di persimpangan. Kita kekalkan kerelevanannya dan kita kekalkan istiadatnya dan tunjukkan kerelevanan institusi beraja dari pihak institusi beraja itu sendiri. Dan kita kekalkan penerusan istiadat pada hari ini. Teman setugas kita sudah bersedia di Parlimen. Ismail Adnan akan memberikan laporannya. Jadi dia sudah pun bersiap sedia. Silakan Ismail. Silakan Mail.